Bihil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala selamat kita berjumpa pada malam ini. Malam ini kita berada pada tanggal 6 hari bulan Syaban, malam 6. Siang tadi 5. Malam ni malam 6 Syaban ya. Sebagaimana kita katakan dulu, ketika kita baca kitab Muhimmah, maka kitab Muhimmah kita setakat sampai bulan lepas itulah. Kita akan sambung insya-Allah jika ada rezeki lepas hari raya. Kerana malam ini kita nak bincang sedikit perkara-perkara peringatan terhadap bulan Syaban dan juga bulan Ramadan yang mulia, mengalu-alukan bulan Syaban dan bulan Ramadan yang mulia. Ramadan ini tak macam bulan lain. Ramadan kena sambut, Ramadan kena raikan, bulan Ramadan kena ada persediaan nak masuk bulan Ramadan. Macam nak pergi ibadat haji. Kalau kita dah pergi ibadat haji berkali-kali sekalipun, tapi setiap nak kali pergi ada hadir kursus tak? Hadir juga, sekali dua kali pun pergi refresher, ingatkan tentang apa manasik haji, ibadat haji. Kena Ramadan pun gitu, walaupun dah berpuluh tahun lah, puluh tahun kita dah jumpa Ramadan, tapi setiap kali nak masuk Ramadan perlu diberi peringatan bagi kita yang selalu lupa. Nanti bulan besar Ramadan ini kita lupa. Sebelum kita bincang pada tentang perkara-perkara bulan Ramadan, kita sebut tentang apa-apa yang perlu kita perhatikan dalam bulan Syaban. Alhamdulillah, kita pada tanggal malam 6 Syaban, kita baru lepas menyambut Isra' dan Mi'raj Nabi, dan bulan Syaban adalah bulan Rasulullah. Maka terbit daripada 4 bulan maulid yang kita sambut, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Dalam bulan Rajab kita istighfar, itu bulan Allah. Dan bulan Syaban ini bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bulan Rajab tu ada Isra' dan Mi'raj. Dan Isra' dan Mi'raj itu Allah Taala menyebutkan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanda-tanda kebesaran kami. Dan tanda-tanda kebesaran yang dilihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, arash, kursi, syurga, jannah, semuanya itu. Dan bagi kita umatnya, kita kena faham tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Paling besar punya tanda kebesaran Allah Ta'ala itulah penciptaan Muhammad. Itulah makam kedudukan Muhammad, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaik ke tempat begitu tinggi sekali untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tetap tak di mana-mana. Allah tak di atas, Allah tidak di bawah. Allah Ta'ala tidak di atas arash, tidak di atas mustawa. Allah Ta'ala tidak bertempat. Arash baik, mustawa baik, kursi baik, semua adalah makhluk Allah. Dan Allah tidak bertempat pada makhluknya. Ya? Tapi kenapa kau sampai tinggi gitu? Itulah status Muhammad. Itulah kedudukan Muhammad. Itulah kemuliaan Muhammad. Allah. Maka dalam bulan Rajab kita mengetahui ketinggian kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bulan Syaban ialah bulan untuk kita mendampingi baginda sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyak selawat. Siapa yang memuliakan bulan Rajab dengan istighfar pada Allah Ta'ala, banyak sucikan diri, maka dalam bulan Syaban diharap agar Allah Ta'ala berikan dia hidayat dapat mendampingi Rasulullah, dapat puji Rasulullah, dapat ingat Rasulullah, dapat kenang Rasulullah, dapat selawat Rasulullah, dan dapat istighfar Allah Ta'ala, pengampunan Allah Ta'ala, dapat pendampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharap dalam bulan Ramadan nanti barulah kita dapat anugerah untuk diri kita. Kita diberi hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Ramadan memang tersedia dalamnya berbagai-bagai. Ada puasanya, ada baca Qurannya, ada iktikafnya, ada berbagai-bagai lah, sedekahnya, zakat fitrahnya, semuanya tu dalam Ramadan. Tetapi kita dapat buat tak dapat buat, itu lain cerita. Orang yang mendapat istimewa daripada Allah Ta'ala, orang yang diingatkan hatinya oleh Allah Ta'ala, orang diundang oleh Allah Ta'ala, akan diberi hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberi hidayat untuk hendak melaksanakan ibadat. Mula-mula akan diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk dapat ibadat. Yang ada orang tak ada beri peluang tahu, ingin nak ibadat, tapi bulan puasa sibuk dengan urusannya, Allah tak dapat peluang, sibuk dengan niaga ni, begitu kesian. Dengan niaga tak apa juga, yang dia sibuk dengan main-main. Tahu pula pamannya pergi masjid, tahu pula ponakannya baca Quran. Dianya tak apalah, uncle sibuk lah, uncle ada meeting lah, uncle nak pergi meeting di China lah, uncle Allah, bulan puasa tak bulan puasa, peluang macam tak diberi kepadanya. Yang ada orang pula diberi peluang,
free time-nya banyak. Maaf cakap, setengah orang-orang kita, orang-orang tua-tua kita kan free time-nya banyak kan. Boleh banyak tahan duduk rumah tengok TV, astagfirullahalazim. Peluang yang ada hendak ibadat tapi tidak diberi peluang. Yang ada orang diberi peluang tetapi tak hendak ibadat, tak ada terketuk pun hati nak ibadat. Tahan habiskan waktunya tengok satu cerita, satu rancangan. Allah tak diberi hidayat untuk laksanakan ibadat. Allahumma ya Allah, mudah-mudahanlah kita diberikan peluang untuk ibadat, diberikan hidayat untuk melaksanakan ibadat, kemudian diberi hidayat untuk melaksanakan sesempurna pelaksanaan ibadat kita. Yang orang dapat ibadat, dapat diberi hidayat untuk ibadat, tapi ibadatnya sembrono. Sembarangan sembahyangnya. Sembahyang tarawihnya pun laju-laju, baca Qurannya pun asal boleh, Allah puasanya pun tak jaga, tak cermat dalam laksanaan ibadat. Kita mohon agar diberi peluang untuk ibadat, diberi hidayat untuk kecenderungan untuk ibadat, dan diberi dapat kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadat. Dan yang keempat, kita minta Allah Ta'ala berikan kita dapat ikhlas dalam melaksanakan ibadat. Ikhlas adalah sesuatu yang mulia dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak Allah Ta'ala letakkan kecuali pada hamba-hamba yang dikasihinya. Jadi kalau hamba yang tak dikasihi oleh Allah Ta'ala, hamba ahli maksiat, Allah Ta'ala tak beri dia ikhlas tau. Sembahyang, hadir kuliah, tapi hatinya gerem saja dengan ustaznya. Tak ikhlas kalau boleh macam nak disumbat mulut ustaznya. Hadir datang jemaah, gerem dengan imamnya, bacanya kok slow, biar lajulah sikit. Allah, tak ikhlas ya. Allah, naudzubillah. Tidak begitu ikhlas, naudzubillah, buat ibadat ya. Kita mohon dah Allah Ta'ala berikan taufik hidayat, Allah Ta'ala berikan kita ikhlas. Tanda orang dimurkai oleh Allah, Allah izin dia buat ibadat tapi Allah Ta'ala cabut ikhlasnya. Buatlah kau banyak ibadat tak ada ikhlas, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Baik, kita mohon supaya diberi ikhlas dalam ibadatnya. Kemudian kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya dengan ibadat kita itu diberikan istiqamah. Bukan hanya hangat-hangat tai ayam. Daripada hari pertama Ramadan bawa kepada malamnya, malamnya bawa kepada siangnya. Kalau buka Ramadan dah elok kita puasa, buka puasa semau-maunya tu namanya tak istiqamah. Petang, wah kayak orang fakir miskin, makannya sikit. Buka je dia tak kayak fakir miskin. Allah, tak istiqamah tu namanya dalam menghayati Ramadan. Siangnya bawa ke malam, malamnya bawa ke siang. Dan dari Ramadan bawa ke Syawal, bawa ke Zulkaidah, bawa ke Zulhijjah, istiqamah terus. Kita harap dengan ibadat tu kita dapat istiqamah. Dan kita harap lepas ibadat itu Allah Ta'ala bukakan kita hakikat. Sebab yang kita buat tu syariat, rukun, syarat, semuanya tu Allah berikan kita hakikat, dapat insaf, dapat rasa ayam dengan ibadat, dapat kemanfaatan, penat pun penat, tapi rasa kemanisan dalam ibadat, dapat merasa ada hikmah di sebalik ibadat. Patutlah Tuhan syariatkan ibadat puasa, rupanya untuk melentur jiwa kita, rupanya patutlah Allah Ta'ala syariat keturunkan Al-Quran, biar kita kalau baca macam-macam tadabbur makna, tahu hakikat sesuatu. Hatta kalau haus pun dia tahu tak hakikat haus, hatta manis pun tahu hakikat manis. Sehingga kan setengah sahabat nak meninggal dunia, dia menangis. Sahabat lain tanya, kenapa kau nangis? Dan aku bukan nangis pasal nak tinggal dunia, aku nangis pasal nanti kalau aku dah mati, aku luput peluang nak rasa manisnya menahan dahaga pada siang hari kalau berpuasa dalam musim panas. Allah, pada dia itu manis. Pada kita kan tunggu jam buka puasa kan ya. Pada kita kalau haus bulan puasa tu yang aku terbayang hanya katira, baru manis ya. Air katira ke, cendol ke, baru namanya manis. Dia rasa kehausan tu dia rasa manis. Dia mengetahui hakikat ibadat. Kita harap ibadat kita yang begitu ya. Sampai lapornya orang puasa tu pun dikira ibadat. Letihnya tu pun diganjari oleh Allah Ta'ala. Setiap lapar kita dan haus kita dan letih kita dalam bulan puasa, setiap sen yang kita keluarkan dalam belanja kita, semua disukat oleh Allah Ta'ala, diganjari dengan jannah Allah ya. Jadi kita tahu hakikat lapar tu apa, hakikat ngantuk tu apa, hakikat sahur tu apa. Allahu Akbar ya. Kita hendakkan ibadat, dengan ibadat kita tu faham hakikat. Dan pada hakikat mudah-mudahan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala dapatlah naik sampai tahap ma'rifat. Kita kenal kepada Rabbul Alamin, yang kita kenapa, siapa tu yang kita ibadat kepadanya, siapa yang sedang nilai pahala kita, siapa yang kita harap ganjaran daripadanya, siapa yang kita takut murkanya, siapa yang mengasihi kita, siapa yang memberi rezeki kita, siapa menjamin kita naik kepada ma'rifat. Itulah yang kita harapkan. Prosesnya semua daripada bulan Rejab dan Syaban inilah. Daripada bulan Rejab dan Syaban ini prosesnya untuk kita capai yang sedemikian itu.
Maka dalam bulan-bulan Syaban ini banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab kita dah banyak istighfar, bulan Syaban kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harap dalam bulan Ramadan terbit, yang ulama bilang bulan Rajab ialah bulan semai. Bulan Syaban ialah bulan siram. Bulan Ramadan bulan kita hasilnya semua merecup tumbuh untuk kita menuai. Apa yang tumbuh? Bukan setakat padi, gandum, jagung, tamar, macam-macam tumbuh. Tumbuh apa? Quran, tumbuh apa? Tumbuh tarawih, tumbuh puasa, tumbuh lapar, tumbuh ikhlas, tumbuh sedekah, tumbuh derma, tumbuh iktikaf, tumbuh macam-macam. Dan setiap satu tumbuh bukan setakat tumbuh sebatang saja, tumbuh dengan berbunga-bunga puasa kita, tumbuh dengan cantik, kembang mewangi Quran kita. Allah, kita nak tumbuh yang semacam itu dalam bulan Ramadan. Hasil semayanya bila? Bulan Rajab. Bulan Syaban ni disirami dengan selawat, dengan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bulan Ramadan nanti hasil ibadat kita tu hasil ibadat yang gemilang, cantik, cemerlang. Kalau buah mangganya, kalau buah mangga lah ya. Bukan mangga saja keluar, mangga siam, mangga macam-macam jenis mangga, yang montil-montil, yang ranum-ranum, yang manis-manis mangganya semua keluar. Kita harap keluar tarawih kita yang elok, bacaan Quran kita yang elok, iktikaf kita yang elok. Semuanya itu dalam bulan Ramadan. Itu dalam bulan Syaban, tuan-tuan sekalian. Dan dalam bulan Syaban ini banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, "Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Turun pada bulan Syaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka dalam bulan Syaban banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Syaban, Rajab mulia dengan malam awal Rajabnya dan malam Isra' dan Mi'rajnya. Syaban mulia dengan malam nisfu Syabannya. Dalam bulan Syaban insya-Allah hari Khamis akan datang ya. Bukan hari Khamis besok ni, hari Khamis akan datang ya. Seminggu lagi kita akan nisfu Syaban. Nisfu Syaban itulah hari Allah Taala turunkan takdirnya yang telah Allah Taala catat setahun dalam apa akan jadi pada hamba-hambanya dalam tahun yang akan datang ni. Allah Taala turunkan dia punya takdirnya itu ya. Sehingga malaikat Israel pun akan terima senarai nama-nama orang yang akan dicabut nyawa pada tahun yang berikutnya. Kalau nama kita keluar bila? Senarai tahun ini ke tahun lepas? Kalau tahun lepas maknanya kita tak jumpa tahun ini, dalam seminggu ni kita akan mati. Kalau tahun lepas lah Israel tengok, jeneng siapa iki? Dia tengok gitu, Israel ni tak cakap Jawa lah ya, ini kita yang cakapkan Jawa ya. Nama keluar nama fulan. Kita ingatkan nanti dapat senarai baru. Bukan, kita ingatkan orang lain semua dalam senarai baru. Kita tak ada dalam senarai. Sekali dia punya tahun lepas dalam senarai. Allah, lagi 3-4 hari Allah meninggal. Allah, mudah-mudahan lah mati husnul khatimah ya. Jadi dalam bulan Syaban, dalam malam nisfu Syaban tu malam anugerah Allah Taala. 5 malam dalam setahun nak kena jaga. Malam awal Rajab, malam nisfu Syaban, malam hari raya haji, malam hari raya puasa dan malam Jumaat. Kelima-lima malam ini pintu langit dibuka oleh Allah Taala daripada maghrib sampai ke subuh. Kalau biasanya pintu langit itu dibuka pada sepertiga akhir setiap malam, pada 5 malam ini dibuka daripada maghrib. Yang kita dengar kalau kita baca Maulid Ibrahim itu riwayat kalau Allah Taala turun ke langit bumi. Allah Taala turun ke langit itu maknanya turun ke langit bumi itu maknanya rahmat Allah, Quran Allah Taala dekat dengan kita. Langit bumi itu kira dah dekat anugerah Quran Allah Taala. Itu tiap-tiap malam pada penghujung malam. Tetapi dalam 5 malam ni daripada awal malam sudah ada. Maka malam nisfu Syaban tu malam ibadat. Doa tak ditolak malam nisfu Syaban. Apa nak amal pada nisfu Syaban? Nanti kita sebut dulu apa nak amalnya. Kita sebut dulu orang-orang yang tertolak pada malam nisfu Syaban. Na'udzubillah ya, malam begitu besar ya. Rahmat Allah Ta'ala turun, pintu langit Allah Ta'ala buka, kabul Allah Ta'ala beri, pengampunan Allah Ta'ala beri. Tapi ada beberapa golongan yang terhalang, sanction, kena sekat daripada anugerah nisfu Syaban. Dan lebih kurangnya Lailatul Qadar pun sama juga tersekatnya. Yang pertama, orang yang mengekalkan zina, na'udzubillah min zalik. Siapa ada penzina di sini? Barang dijauhkan Allah Ta'ala jelek dan jijik, na'udzubillah min zalik ya. Siapa yang pernah melakukannya di sini tak adalah insya-Allah. Yang sedang menonton internet pun tak adalah. Cuma cakap lepas sajalah. Siapa yang pernah melakukan benda jijik ini, zina dan seumpamanya, taubat pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubat. Na'udzubillah, biar kita dikembalikan bersih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapatlah anugerahnya. Baik, orang mengekalkan zina, orang kaki mabuk, na'udzubillah min dzalik, dan seumpamanya termasuk dadah semuanya tu ya. Kemudian orang yang putuskan silaturahmi. Malam ini juga WhatsApp kakak kita, sepupu kita,
tangan sebutlah nanti apa harga kebun kita boleh berbagi, kemudian boleh ronding. Apa soal pasal tak usah sebut apa sebab kita bertelingkah dengan dia, tak payah sebut. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi, aku nak sambung silaturahmi kita yang sudah sekian lama terputus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita saudara, bersaudara, dan kita dapat pengampunan Allah Ta'ala. Aku senantiasa doakan kau, aku minta maaf zahir batin, mudah-mudahan kita dapat jalin dalam waktu terdekat. Aku akan hubungi kau lagi. Sekian, Assalamualaikum, selamat menyambut Ramadan. Ya, wis, jangan begitu ya. Paling tidak kita jalin dulu, dia nak delete ke, dia nak apa ke, kemudian tag. Pokoknya kita dah pasang jembatan dulu, kita dah lontarkan kita punya minta pengampunan dahulu ya. Baik, orang putuskan silaturahmi, isteri derhaka pada suami, asyik jeling aja dengan lakinya. Sikit lakinya minta masak sikit, jeling, sikit-sikit moncong. Tak boleh. Suami pun jangan ambil kesempatan lah, kesian bininya. Nak nisfu Syaban tak? Buatkan saya bau kacang. Alah kesian. Buatkan saya rojak. Macam-macam mintanya. Allah, tak dapat. Jangan mudahkan isteri kita. Bahkan malam nisfu Syaban jangan kasih masak. Sudah kita beli nasi Arab sajalah. Kita beli apa sajalah, asal awak tak masak biar awak relax. Jadi dia suka awak, dia masuk syurga. Dia tak moncong. Begitu ya. Biar awak nak suruh pergi masjid, nak suruh masak, suruh apa, dia moncong, dia berdosa, dia tak dapat pahala nisfu Syaban, kan kesian. Begitu ya. Dan juga siapa lagi yang kena tolak? Anak-anak yang derhaka pada orang tua. Na'udzubillah, kurang ajar dengan mak bapaknya kok 2-3 tahun tak cakap. Kebangetan. Yang ada bukan duduk di Australia, sekadar KL sehalam aja kok tak balik kampung, bukannya jauh Batu Pahat 2 jam setengah dah sampai. Allah, kok tak balik kampung 2-3 tahun. PKP satu hal, PKP lah. Ini tak PKP, orang PKP pun ada pandai-pandai minta surat ke apa ke, ada keperluan ke ya. Ini kok dah boleh bergerak tali apa, dia masih tak anak gitu. Tak boleh. Kita jadi anak dengan orang tua kena hormat, kena tunduk. Tidak ada nama mak kita menyakiti kita. Kita selalu menyakiti mak bapak kita. Ingat ya, jangan sampai go respon perasaan mak bapak kita ketika hari-hari yang istimewa ini. Jangan ya, muliakan mak kita. Kalau mak yang duduk dekat rumah kita, jadikan mak istimewa. Mak nak masak apa, suka hati mak. Mak nak pakai dapur apa, yang ada anak menantu tak kasih anak mak masak, nanti kecah lah. Ambil dulu laki kau masih budak kan, makan mak yang masak. Allah, kasih. Rumah kita tu rumah mak. Mak nak tidur mana, kat sofa pun boleh. Mak nak tengok TV kuat-kuat pun boleh, pasal rumah dia. Kan orang tua kan gitu kan, budak nak tengok TV kuat. Nanti apa anaknya tak suka, mak janganlah kuat-kuat sangat mak. Mak nak bikin apa suka hati, rumah dia. Dia nak bikin apa pun dia punya suka. Dia nak berkecah pun boleh. Dia nak siang ikan tenggiri, nak siang apa pun boleh. Semua rumah kita tu rumah dia. Dengan dia ada kat rumah, kita semua sebumbung dengan dia, di bawah naungan dia. Walau kita yang beli rumah sekalipun, mak kita ya. Kalau mak yang tak tinggal dengan rumah kita, selalu mak, apa khabar mak, tanya khabar begitu. Mak bila nak balik rumah saya mak, begitu gini ya. Umpamanya. Ambil berat tentang dengan mak kita. Baik. Kemudian itu semua tu di antara orang-orang yang terkeluar daripada peluang nisfu Syaban. Maka jangan ya. Maka apa amalan lain dalam bulan Syaban ini? Selawat Nabi kita bilang tadi. Kita bilang jaga malam nisfu Syaban dengan perkara-perkara yang membatalkannya, dan ziarah kubur. Itu amalan pada khusus nisfu Syaban. Siapa yang buat sedemikian? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada malam nisfu Syaban baginda keluar pergi ke Baqi'. Nabi doa lama, Siti Aisyah ikut dari belakang. Nabi doa menangis di sisi ahli kubur. Kemudian Nabi balik, Siti Aisyah tengok mengendap. Nabi bilang, Aisyah, engkau mengendap-mengendap ni tak takut kena murka Allah dan Rasulnya? Tak takut dicela Allah dan Rasulnya? Aisyah mengatakan, aku ingatkan Rasulullah pergi rumah isteri lain. Cemburu dia ikut. Nabi terus tak banyak cakap. Nabi bilang, malam ini, ingat ya, kalau suami malam nisfu Syaban keluar tu, dia bukan pergi rumah isteri lain ya. Walaupun dia ada isteri lain barangkali. Amin. Tak berani nak aminkan. Amin. Apa begitu ya. Nabi bilang, ini malam nisfu Syaban, Allah turun ke langit bumi. Allah Ta'ala turun langit bumi. Aku nak ibadat sampai pagi. Nabi minta maklum dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah pun join dengan Nabi ibadat sampai pagi. Kenapa kok kubur ya? Sebab Nabi pernah sebut, aku dulu melarang kamu pergi kubur. Sekarang ziarahlah kamu ke kubur. Kerana dengan yang demikian itu mengingatkan kamu tentang akhirat. Jadi nak ingat akhirat, pergi kat tempat yang mengingatkan tentang akhirat. Nabi boleh doa di Masjid Nabawi, tak ada orang boleh larang.
Nabi boleh doa di Raudah, tak payah tak ada guard yang jaga. Kok sekarang kan masuk Raudah ada jaga guard kan? Nabi boleh doa kat tempat Nabi sembahyang malam yang sampai pagi, Nabi kok sembahyang sampai mekak-mekak kaki. Tapi kenapa Nabi pilih kubur? Kerana kubur itu adalah di ambang barzakh. Kalau kita dikubur, hati kita tu atasnya setakat nisan-nisan saja kita nampak, tapi di bawahnya tu adalah taman-taman syurga ataupun lubang api neraka, naudzubillah min zalik. Nah, keperasaan kita lain ketika dikubur. Takutnya kita pada Allah Taala tu lain, ingat akhirat tu lain sekali, maka Nabi pergi kubur. Kalau di Hadramaut sekarang ni mereka sedang berhimpun, awal Syaban mereka ziarah makam Nabi Hud alaihi salam. Di Wadi Ahqaf sana. Kalau kita surah Al-Ahqaf semua tu, tu semua cerita kisah sanalah tu. Kisah di Hadramaut, ya. Maka Nabi, orang-orang Hadramaut awal Syaban ziarah Nabi Hud. Nisfu Syaban betul ziarah makam wali-wali, makam tuan-tuan guru, makam mak bapak. Allah. Kalau di Palembang ada orang bikin begitu. Di Banjar saya tak tahu, tapi kalau di Jawa pun ada, di Palembang pun ada. Kita di sini kita bikin kalau hari Nisfu Syaban asal kita ziarah makam Bukit Cermai Habib Ali. Makam orang alim kita. Maka kalau siapa-siapa yang mak bapaknya ada, ziarah pada Nisfu Syaban. Tak dapat petangnya tu pun, paginya tu pun pergilah ziarah pada hari Nisfu Syaban, ya. Hari Kamisnya ke hari Jumaat paginya ke, ziarah kubur orang tua kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ziarah kubur orang tua kita. Dengan ini kita fahami, sebab itulah orang tua kita jadikan bulan Syaban ni bulan ruahan. Ya, patutnya ziarah kubur bapak kita, ziarah kubur yai kita. Tapi bapak kita, yai kita di mana? Kok bapak saya di Singapura, nak ziarah pun susah, nak masuk sekarang. Dah berapa tahun tak ziarah kubur bapak. Kalau zaman bapak-bapak kita, yainya di mana? Bapaknya di mana? Di Jawa, di Makassar. Makassar tu orang apa? Bugis, ya. Di mana? Di Martapura tu orang apa? Banjar, ya. Banjar, ya. Di mana? Di Ponorogo. Macam mana nak ziarah orang begitu? Maka dia bikin tahlilan, dia bikin yasinan, dia hantarkan pahalanya. Kenapa? Kalau aku boleh ziarah, ya aku nak ziarah. Tak boleh ziarah, dikirimkan. Kenapa? Nak masuk bulan Ramadan. Ramadan nak cari reda Allah. Dan reda Allah bergantung pada reda orang tua kita. Sebab itu orang kita bikin, jangan dengarlah cakap orang-orang ni, orang alim-alim ulama kita, tuan-tuan guru kita, kiai-kiai kita dulu tak tinggal amalan ini, baca yasin, baca tahlil. Patutnya setiap hari doakan orang tua kita. Ini setahun sekali nak bikin pun mereka basmi, dia bilangnya bid'ah lah, dia bilangnya apa. Orang baca Quran kok bid'ah? Orang nak doakan bapak kita kok bilangnya bid'ah? Nauzubillah. Pedulikanlah. Pedulikan. Kita bikin, tuan-tuan sekalian, bikinlah, tak payah ramai-ramai pun tengah PKP, tak boleh panggil orang ramai. Panggillah 3-4 orang, Pak Imam, Pak Bilal, bacakan untuk mak bapak kita, ya. Begitu, ya. Tahlil di rumah ke, tahlil di masjid ke, tahlil secara jamak ke, kan kita ada begitu kan. Jangan tak buat, jangan tak kenang orang tua kita nak nyambut bulan mulia Ramadan, ya. Ini amalan-amalan baik, amalan-amalan mulia, jangan kita tak lakukan. Itu perkara-perkara dalam bulan Syaban. Dan pada penghujung Syaban kena jaga apa? Tolong waspada terhadap program-program syaitan yang dia sudah masukkan, dia installkan dalam diri kita, dia downloadkan dalam diri kita. Ini cakap komputer lah, ya. Dia downloadkan, diprogramkan kita. Sebab apa? Bulan Ramadan dia tak ada. 1 bulan tu lama tau. Sedangkan syaitan 1 detik pun dia sanggup tunggu puluhan tahun. 1 detik pun dia tak pernah lepa daripada, dan dia tak tidur, dia boleh tahan, ya. 1 detik pun dia tidak pernah leka dan lepa daripada nak mengganggu kita. Kok 1 bulan dia tak ada? Alah getolnya. Tetapi dia nak bikin apa? Dia ada plan. Sebelum dia kena jail, dia sudah plan nak rosakkan kita. Itu orang kita bilang bulan Syaban ni orang suka pumpung belum Ramadan, makan badok, ya. Allah, mi rebusnya lain, besok sotonya lain, takut nanti bulan Ramadan kepingin tekaknya. Allah. Tengok TV-nya puas-puas, nanti bulan Ramadan ya tutuplah. Ramadan tak boleh. Kalau apa yang kita lalaikan dalam bulan Rajab Syaban akan ikut masuk dalam bulan Ramadan. Maka dalam bulan Syaban lah, kayak orang pergi haji lah. Orang kalau pergi haji tak ada persiapan apa kerohanian, tak tahu pergi haji saja, kat sana kerasan tak? Ya gaduh, stres pasal cuacanya, dengan suasana ibadatnya dia tak biasa, gaduh dengan orang, gaduh dengan orang satu bilik, gaduh laki bini, kan begitu kan. Gaduh apa lagi? Gaduh dengan syekh, gaduh dengan ini masih haram pun, kalau dia nak gaduh. Allah, begitu, ya. Allah, macam-macam orang begitu, ya. Tetapi kalau orang yang sebelum pergi dia dah jaga, lain. Begitu Ramadan. Kalau kita masuk Ramadan dah khusyuk, dah tawaduk, malam pertama Ramadan, siapa dah pandang kita? Rabbul Alamin pandang hambanya pada malam awal Ramadan. Siapa dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya tidak akan diazab selama-lamanya, ya. Jadi jaga akhir-akhir Syaban ni, tekunkan diri.
kuatkan tekad nak jadi hamba yang taat dalam bulan Ramadan, insya-Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Satu lagi kita kena jaga apabila Syaban, hukum fiqahnya pula apabila sudah 16 sampai 30 Syaban dah tak boleh puasa sunat. Dah tak boleh puasa sunat. Yang puasa masih boleh, puasa qada, puasa nazar masih boleh ya. Puasa-puasa sunat tak boleh kecuali beberapa. Bagi orang yang sudah melazimkan Senin Khamis. Senin dia puasa, Khamis 18 Syaban boleh dia puasa. Kerana apa? Dia dah terbiasa ya. Dia dah terbiasa. Baik. Ataupun orang yang dah terbiasa puasa selang-seli hari. Ataupun orang yang puasa 3 bulan straight. Begitu. Itu boleh. Ataupun orang yang melakukan puasa dimulakan daripada separuh pertama bulan Syaban. Separuh pertama bulan Syaban tu dari 1 sampai 15. Jadi tak kisahlah 13 ke 14 ke 15 ke dia puasa, dia boleh puasa 16 17. Kata salah dia mulakan daripada 16. Kenapa begitu? Ada hadis Nabi, jangan didahulukan Ramadan dengan 1-2 hari. Ada hadis sabda Nabi yang apabila Syaban sudah separuh maka kita dilarang puasa ya, kita dilarang puasa. Kenapa? Sebab Ramadan tu berat. Ramadan 30 hari dan berat. Orang-orang muda tak tahulah macam mana. Orang muda mungkin berat itu berat tahan hawa nafsunya. Tapi kalau kita orang tua lah ya, tak semua orang tua-tua wallahualam. Kalau saya dah terasa walaupun belum tua sangat tapi dah rasa lemahnya ya. Kalau akhir-akhir Ramadan ya, letih tahu, badannya kecut ya, badannya kecut. Kalau terus orang cakap, sakit gautnya pun naik tahu. Kadang kita bukannya makan sotong sikitlah. Apa tapi kalau bulan Ramadan kok gautnya jadi, nanti bilang doktor saya ni jaga-jaga jugalah. Tapi termakan juga, tapi tak sebanyaklah ya. Kok gautnya jadi doktor, kok bisa nak tarawih ni? Pasal pakcik posok. Badannya kering, jadi asidnya naik. Jadi kalau badan kita stres, asidnya naik. Sebab itu, kalau kita tak biasa puasa, badan kita tak season, tak lasak dengan suasana puasa. Maka nanti dah akhir-akhir Ramadan kita letih. Nanti baru 20 Ramadan, 21 Ramadan dah keletihan. Maka kalau orang yang dah biasa, tak ada masalah. Dia Senin Khamis, dia dah biasa. Dia puasa awal, dia dah biasa. Badannya orang bilang dah season. Apa itu mereka boleh berpuasa. Jadi, jangan kita puasa daripada 16 sampai 30 kecuali yang kita sebutkan tadi. 30 tu nak kena jaga. 30 adalah hari separuh kedua bulan Syaban dan dia juga sebut sebagai hari syak apabila ada orang pertikai. Jadi apabila qadi mengatakan tak nampak anak bulan, tiba-tiba ada seorang isi kampung naik menghadap qadi, "Tuan Qadi, saya nampak anak bulan. Saya saksi dengan nama Allah." Umpamanya. Qadi pula tolak. Pasal adalah cederanya orang ini yang qadi tak boleh terima ya. Qadi tolak. Satu negeri semua kena ikut cakap qadi. Hari itu namanya hari syak, hari pertikai antara qadi dengan satu orang yang melapor ini. Tetapi hari itu ada yang puasa. Siapa? Yang melapor ni dia puasa. Sebab dia nampak dia wajib puasa. Dan siapa yang kenal dia dan mempercayai dia juga puasa, wajib puasa ya. Yang lain tak boleh tidak. Siapa orangnya ya? Orang parit ini, aku nak ikutlah puasa. Tak boleh, kau kenal dia pun tidak, tahu dia tidak, macam mana nak ikut? Tak boleh ya. Tak boleh. Itu hari syak namanya. Jadi 30 Syaban tu tak boleh puasa kerana apa? Pertama, dia separuh kedua bulan Syaban. Kedua, kerana kalau timbul hari syak. Kalau tak ada orang pertikai, dia tidak hari syak namanya. Harinya namanya hari 30 Syaban. Itulah amalan-amalan yang nak kena jaga dalam bulan Syaban ini. Banyak kerja rupanya ya. Banyak kerja rupanya. Alhamdulillah. Jangan lupa kaum ibu ya. Nak ngadap bulan puasa, jangan lupa keluarkanlah semua mangkok kolak lain, mangkok laici lain, Allah, gelas cendol lain. Semangat. Ini kita akan sentuh nanti gitu. Bukan begitu ya. Kalau kita dulu Ramadan kan macam-macam ya. Piring untuk kuih roti jala lain. Apa hari pertama dah fikir roti jala ke lontong ya. Bukannya alah. Janganlah. Ini kita nak bincang sekarang tentang Ramadan secara ringkas ya. Ada dalam 10 minit lagi. Sekarang Ramadan pun saya tak kuat nak mimpin tarawih kat jauh-jauh. Hanya satu tempat aja kat Yongping, dekat Merasas itu. Siapa nak ikut-ikutlah, saya sembahyang slow-slow aja. Tak kuat nak bawa banyak-banyak pun. Tak ada pergi, jadi tak ada ke masjid. Kalau dulu datang ke tarawih ada juga datang sini kan. Sekarang memang tak, masjid-masjid pun semua saya tak pergilah, tak kuat. Sejak zaman PKP. Kadang bayang atas kursi lagi, pakai kursi lagi ya. Sekarang jadi kita slow-slow je kita bikin begitu ya. Jadi sekarang kita pesan-pesankanlah sedikit sementara sebelum Ramadan ini ya. Untuk Ramadan jaga 4 perkara. Mesti ada. Tak boleh ada. Biar banyak, biar sikit. Jaga 4 ini insya-Allah selamat puasanya. Ya. Apa dia?
Mesti ada ilmu puasa. Kena tahu ya, syarat rukunnya, niatnya, perkara-perkara batalkan puasanya, yang nama rongga-rongga terbuka tu apa, saluran terbuka dan batas-batasnya. Kena tahu ya, jangan kita seenak lakukan apa-apa perkara, rupanya batal puasa kita tiap-tiap tahun. Bulan puasa tak ada kerja, ambil cotton bud, korek telinganya lepas mandi. Kan batal tu. Umpamanya yang orang tak tahu ni kan, tak makan cotton bud dia tak batal puasa. Allah, korek telinga dia tinggalkan bukan makan. Allah. Baik. Rukun-rukun puasa, syarat-syarat batal puasa, syarat wajib puasa kena tahu ya. Di situ Nabi ada mengatakan puasa adalah junnah. Pada hari puasa kamu wala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Daripada hari puasa itu adalah binting. Pada hari puasa jangan kamu buat rafath antara suami isteri. Tak boleh. Buat fasik, itulah yang dibilang tak boleh ada, maksiat mata, maksiat telinga, nonton TV semua tu ya. Wala yajhal, jangan menjahili hukum. Jadi kena belajar hukum puasa. Mesti ada hukum puasa, ilmu puasa, ya kena ada. Tak boleh ada maksiat dalam puasa. Tak boleh. Maksiat tu kita bilang tu maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, ya, maksiat macam-macam semua dalam bulan puasa jangan, ya, jangan ya. Jangan ya. Baiklah, kita sebut sedikit tadi tentang mesti ada tadi ilmu puasa ya. Dah tersentuh tentang rongga ya. Saya nak sebut sikitlah tuan-tuan ya. Sebutkan saya apa itu rongga-rongga terbuka. Kasih contoh. Yang dah tahu jangan jawab. Mungkin tak tahu macam mana nak jawab ya. Yang disebutkan contoh rongga-rongga terbuka apa? Sebutlah, perempuan pun boleh jawab. Apa? Hidung lagi. Telinga. Sorry, itu bukan rongga terbuka. Itu saluran terbuka. Ini kita sentuh sikit ya. Saluran terbuka. Rongga terbuka. Rongga ialah bahasa Melayu lama organ maknanya. Rongga terbuka ialah maknanya sesuatu organ kita yang tidak padu. Peha ni rongga yang tak terbuka. Ada daging dalamnya. Ya. Rongga terbuka yang boleh diisi sesuatu dalamnya seperti perut. Rahim wanita. Boleh isi bibi. Pundi-pundi kencing. Boleh isi air kencing. Boleh ada batu dalamnya. Otak, kadang-kadang kita makan sesuatu boleh ternaik atas. Itu semua tu rongga terbuka. Paru-paru, rongga terbuka, ya. Tempat isi susu, itu semua tu adalah rongga terbuka. Itu semua adalah rongga terbuka. Dan boleh sampai kepada rongga terbuka menerusi saluran terbuka. Saluran terbuka itulah telinga, hidung, mulut, pintu depan, pintu belakang dan puting susu, lubang puting susu wanita ya. Itu saluran-saluran terbuka. Kalau masuk sesuatu menerusi rongga, menerusi saluran terbuka, melewati batasnya, walaupun tak sampai kepada rongga terbuka, batal puasanya. Masuk sesuatu menerusi telinga ke apa semua, walaupun tak sampai kepada perut. Dari telinga dan dari hidung dan telinga boleh sampai ke otak. Dari hidung dan mulut boleh sampai ke perut. Daripada pintu belakang boleh sampai ke perut. Daripada pintu depan boleh sampai juga. Boleh ada dia punya daripada saluran boleh sampai kepada rongga terbuka. Kita masukkan sesuatu tak sampai kepada rongga terbuka. Setakat melewati saluran terbuka. Lewati batasnya, batal puasanya. Sekarang kalau kita sebut telinga dulu. Telinga batasnya mana? Kelingking. Yang paling dalam sekali tak boleh masuk, itulah batasnya. Apa yang lebih halus daripada kelingking? Ada marker pen. Ada marker pen ni. Siapa ada marker pen? Pen marker. Whiteboard. Tak ada tak apa. Ada. Tengok. Boleh lah. Pen itu pun boleh pinjam lah. Pen jugalah. Baik. Jadi apa yang terlebih halus daripada kelingking masuk dalam telinga kita, batal puasa. Kalau masuk pen, masuk cotton bud, kasar ke halus? Batal. Dia melewati batasnya tu. Paling dalam itulah batas telinga. Kalau masuk pen, batal ke tidak? Tengok, pen ini batal, dia kecil pada kelingking. Pen ini tak batal, dia besar. Masuk pen. Pen ini dia tak batal kat luar saja, dia tak batal. Ini sekali pinjam untuk itu aja, bukan apa ya. Untuk demonstrasi saja. Begitu ya. Jadi itu batas telinga. Hidung batasnya mana? Hidung sekarang kalau nak test bolehlah nanti ambil sembahyang dengan bulan puasa awak test nanti batal. Hidung hirup air ketika wuduk, rasa pedih di haisyum. Itulah batasnya. Lebih atas batal, tak di bawah tak batal.
Mulut batasnya mana? Bukan bibir. Bibir tu batas wuduk. Di mana? Makhraj huruf ha yang tak bertitik. Alhamdulillah rabbil ha. Bukan kha. Kha di atas. Ha. Alhamdulillah. Ha. Makhraj huruf. Apa jatuh bawah hukum makan, apa ni atas hukum muntah. Baik. Pintu hadapan, pintu belakang. Pintu hadapan laki-laki itulah pintunya. Wis. Pintu belakang laki-laki dan perempuan itulah pintunya. Wis. Pintu hadapan perempuan, tengok. Perawan. Pintu hadapannya itulah dia diri ke, dia duduk ke, jongkok ke, nyangkung ke, tenggong ke, itulah pintunya sebab dia perawan. Bagi perempuan yang sudah biasa bersama dengan laki-laki, kalau dalam kitab pula perempuan yang pernah kena jantan. Tegak-tegak dia cakap dia, bermakna perempuan yang sudah biasa dengan laki-laki, ialah pintu yang dimaksudkan ketika dia jongkok. Dia nyangkung ya, orang bilang nyangkung, betul ya. Dia menyangkung begitu, maka terbuka, itulah pintunya. Sebab itu orang perempuan kalau yang sudah biasa bersuami, kalau mandi hadas besar tak boleh tidak, kena jongkok untuk menyampaikan air. Kalau kita berdiri, itu namanya pintu luar. Kalau dia jongkok, itulah pintu yang dimaksudkannya. Begitu ya. Baik. Jadi itu batas. Ini di antara yang kita sebutkanlah dalam bab puasa, yang orang kadang-kadang dia tak ingatlah dalam belajar masih kecil-kecil ya, tentang apa mana batas-batas saluran terbuka ya. Panjang lagi ceritanya, ni kita sebutkan sedikit ya. Bagus kalau sebelum bulan puasa belajar bab menghalusi ibadat puasa ya. Saya mengajar hari Khamis pagi di Surau Al-Ihsan pada Raja Darat. Orang tengok internetnya bolehlah, internetnya dah mula 2 series kita, 1 series ke 2 series kita, dah 2 series kita bincang. Nanti kita teruskan dalam sampailah khatam dalam bab nota saya Ramadan itu ya. Baik, itu mesti ada ilmu puasa yang seumpama kita cakapkan tadi ya. Yang seumpama kita cakapkan tadi mesti kena ada, ilmu puasa mesti kena ada. Tak boleh ada dalam puasa maksiat. Waktu bang ya, betul ya. Boleh bang lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
ini masjid nak dibesarkan lagi ya, nak diluaskan lagi ya. Tengah repair ni nak dibesarkan lagi ya. Tambah lagi. Buka pintu aja lah, jadi kalau orang sembahyang boleh limpah sana lah. Apa pun projek masjid sokong ya. Ditanya-tanya, nampak masjid ada projek dia tanya-tanya, cukup tak belanjanya? Dia ongkosi. Alhamdulillah kita boleh dikatakan selesa kehidupan kita, mewah sangat atau tidak ya. Tapi sempit pun tidak ya. Sumbang. Yang kasar-kasar sikit, 1,000, 2,000 pun tak apa. Itu import kita yang melakhir. Kaum ibu ada simpanan, ada apa semua, tanya masjid berapa ya, projek dah siap dah gitu. Tak payah tunggu dia tanya, tak payah AJK tanyakan tabung. Kita tanya sendiri. Dah cukup belum biayanya? Dah cukup biayanya? Saya ongkosi sedikit. Kalau yang mampu, saya ongkosi semua pun boleh. Semua ikut kita. Siapa bina masjid sebesar sangkar burung saja. Sangkar burung tu berapa besar? Jebak burung tu lah paling kecil, 50 sen punya harga lah. Allah akan binakan kita sebuah rumah di jannah. Kalau rumah di jannah ya bukan macam rumah-rumah kita, rumah taman, rumah panggung. Rumah jannah tu mahligai. Tanahnya tu satu lot ya, paling kecil punya satu lot tanah ialah berapa? Bukan 60 kali 40 ya. Satu lotnya ialah antara langit dengan bumi. Kalau ada rumah ya ada tanah ya. Ini masjid rumah Allah. Allah kaya. Bukan Allah miskin, Allah kaya. Kita sumbang pada rumah Allah yang maha kaya akan balas kepada kita. Ambil peluang ya, ambil peluang. Jemaah sekalian ambil peluang tanya. Jangan sampai AJK bertanya, tuan-tuan projek kita masih kurang dana lagi. Jangan sampai jangan sampai rebut-rebut lah. Itu yang mengikut kita kat yaumil akhir ya. Baik. Tadi kita bilang yang mesti ada ilmu puasa. Yang tak boleh ada maksiat dalam puasa. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan. Seorang perempuan, 2 orang perempuan dalam bulan puasa cerita hal orang, mengumpat-ngumpat, lepas tu dah kelaparan tak tahan. Kita kalau puasa kita rosak tak tahan ya. Maka ditanya Rasulullah, atau orang tanya sama Rasulullah, apa boleh dibatalkan puasa sebab tak tahan sangat? Nabi hantar Sayyidina Bilal, bawakan mangkok ya, bejana, bawakan mangkok, suruh keduanya muntah. Dia muntah blokean, keluar keping-keping darah dan daging busuk. Nabi mengatakan kedua ini masuk puasa dengan yang halal, itu sahur makan halal, buka dengan yang haram, makan daging orang, mengumpat dalam bulan puasa. Jangan ya. Bulan puasa jangan ngumpat orang. Sikit-sikit mulutnya sebut, sikit-sikit, jangan. Tak bagus itu umpat namanya. Dan bulan-bulan puasa, bulan puasa pun tak boleh ngumpat, dalam bulan puasa lagi. Naik kereta lalu depan rumah orang, tengok, loh rumahnya kok kelakar ya. Temboknya kok oranye, tiangnya kok hijau, langsirnya purple. Suka hati dia nak warna apa, suka hati kau sebut tu dah kira umpat ya, tu dah kira umpat ya. Tu dah kira umpat. Pergi bazar Ramadan. Ya, ibu kata nak ambil kuih dadar. Mana ada kuih dadar? Tengok, tak mula, warnanya pucat. Alah, warnanya pucat, kurang taruh pandan warnanya ya. Rupa punya kuih dadarnya ya. Warnanya pucat. Kau cakap nak beli, tak nak, tak apalah bang, saya nak pilih lain lah bang, banyak pilihan lagi ni. Jangan nyacat. Nyacat tu namanya ngumpat. Namanya ngumpat. Apa, kita dah mengumpat, abang yang jual kuih dadar tu, kuih dadar dia pucat warnanya, tu dah umpat tau, mulut kita tak perasan, masuk perasan dia. Ada mulut mau jaga dalam bulan puasa ya. Jaga mata, bulan puasa kok tengok TV. Pelakon-pelakon tu, artis tu kan bukan kakak kita, bukan ponaan kita. Kita tengok tu ada pulaknya buka aurat pulaknya. Jangan ya, mata tengok begitu ya. Kau jangan tanyalah, habis ustaz kalau drama ceramah ke apa, kalau ceramah pun ustaznya tu kau betul tengok kau minat ceramahnya, kau minat ustaznya. Kalau kau betul minat ustaznya, dia ceramah kau taruh kain batik. Kalau kau masih minat tu maknanya kau minat ceramahnya. Kalau kau tak minat maknanya kau minat ustaznya. Kena fahamlah. Kena faham ya, maknanya kena fahamlah diri kita tu macam mana ya. Jangan, kena jaga mata, maksiat mata. Yang ada orang bulan puasa dah siapkan BCD Hindustannya. Asal petang mainkan. Jadi aku tak boring. Lepas zuhur mainkan Hindustan, lepas asar dah habis Hindustannya, dah siap-siap untuk buka. Alamak, pun ada ya. Jangan ya. Pula bulan puasa rancangan TV macam-macam yang enak-enak, yang bagus-bagus. Rancangan masakan Ramadan lah, juadah Ramadan lah, anak balik kampung raya lah. Semua macam-macam. Yang ada cerita raya tak sempat keluar raya, bulan puasa dah keluar. Allah, jangan dia bulan puasa jangan pandang yang haram-haram ya. Baik internet semua tu jangan pandang yang haram-haram ya. Orang muda-muda jangan tengok internet sekali yang bulan puasa, tak bulan puasa pun tak boleh. Dalam bulan puasa pun jangan pandang ya, jangan dia. Nanti batal pahala puasa anda. Puasa tu 3 martabat, puasa orang awam, puasa orang khas, puasa orang yang khas lebih khas. Orang awam tu setakat tidak ada niat dan tak batal puasa. Tapi pahala puasa batal semuanya. Pasal apa? Tak jaga. Dan Allah tak peduli ya.
kam min sa'imin la yusalahu min siyamihi lal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa tak hasil puasanya kecuali lapar dan dahaga. Pasal dia tak jaga matanya, telinganya semua. Bulan puasa kok dengar radio, naik kereta saja dengar radio. Tak boleh. Itu kan lagu asalnya okey. Tetapi yang nyanyi siapa? Kalau kita orang lanang tak boleh dengar suara biduanita. Suara biduan saja boleh dengar. Nombor satu, biduan ataupun biduanitanya. Nombor dua, seni katanya. Mari menari, mari berdansa, kita duduk bermata air. Allah, semua tu kan menyeru kepada zina namanya. Di bawah rembulan, semua tu kan menyeru kepada zina. Tak pantas orang puasa dengar begitu ya. Kemudian alat muziknya. Kan alat muzik banyak yang tak boleh ya. Maka kita kok dengar saja sepanjang bulan puasa ya, tak bagus. Dah tua-tua pun masih doyan muzik, tak baguslah. Tak bagus. Orang muda satu hal juga, dah tua-tua naik kereta je muzik. Yang ada radionya tak mati pun. Buka enjin radio dah ada soundnya sekali. Tak bagus itu macam. Tobat ya. Semua tu ya. Maksiat mata, maksiat mulut semua tu mau jaga. Itu tak boleh ada dalam bulan puasa maksiat. Baik siang baik malam. Jangan. Yang ketiga, biar banyak. Tarawihnya biar 20. Kalau sini bikin 8 ya. Jangan gaduh. Balik tambah lagi 12. Ya. Balik tambah lagi 12. Kemudian baca Quran. Baca Quran. Iktikaf masjid. Yang sudah mahir baca Quran, saya cadang. Tahun ni cuba baca dalam sembahyang. Baca dalam sembahyang kami pun boleh. Kalau diri, kita kalau baca luar sembahyang, 1 huruf kali 25. Beserta wuduk. Tanpa wuduk, 1 huruf kali 10. Baca dalam sembahyang dan kita berdiri, 1 huruf kali 100. Memang kan kita nak pahala pun memang nak pahala. Siapa bilang kau ni ibadat, nak ibadat ke nak pahala? Ya, pahala pun dari Allah. Bermakna memang dari tawaran daripada Allah. Nabi kalau sebutkan tu memang untuk kita biar rajin, biar kita gairah. Memang aku nak pahala dan pahala tu dari Allah. Dan di samping itu kita nak baca dalam sembahyang biar apa? Aku nak bicara kalam Allah depan Allah. Lain rasanya. Lain rasanya. Cuba yang dah mahir baca Quran, belilah standnya itu. Ataupun siapkanlah mejanya, dah siapkan klipnya, baca. Nak rukuk, nak sujud, taruh balik, rukuk, sujud. Kemudian tu ambil balik, baca lagi. Begitu. Paling kalau boleh satu hari 1 juz. Tak banyak 1 juz, dapat 20 muka ya. 20 muka tu kalau kita qabliyah ba'diyahnya je 22 rakaat kan. Duhanya 8 rakaat. Ya boleh waktu duhanya pasang, qabliyah ba'diyahnya pasang lagi sikit. Saking kan tak sampainya separuh dalam sembahyang, separuh luar sembahyang. Jadi ada peningkatan, ada upgrade sedikit, ada upgrade sedikit, ada upgrade sedikit ya. Baca Qurannya ada dalam sembahyang. Jadi ada bicara kalam Allah, baca kalam Allah depan Allah. Jadi mesti ada ilmu puasa, tak boleh ada maksiat, biar banyak segala ibadat kita bilang. Biar banyak. Biar sedikit kesedapan dunia. Kesedapan yang harus, termasuk pakaian, termasuk makanan, termasuk buka, termasuk rehat ya. Bahkan orang-orang alim, orang salih dalam bulan Ramadan dia lebih konsentrasi terhadap ibadat dan dia tinggalkan adat. Adat mereka tu baca maulid. Bulan-bulan puasa tak ada baca maulid ya. Bulan-bulan puasa tak baca Quran. Sampai Imam Syafi'i kita semua kalau bulan puasa dia punya jabatan fatwa pun tutup. Dia baca Quran. Kalau orang ada penting-penting baru dia ladeni, kalau tidak dia bilang lepas hari raya. Sampai begitu sekali. Kan fatwa kan penting namanya ya. Tapi dia konsentrasi Quran ya. Berarti Imam Syafi'i kalau bulan puasa khatam 2 kali setiap hari. Setiap hari 2 kali khatam. Allah. Jadi bulan puasa dia baca khatam berapa kali? 60 kali khatam Imam Syafi'i. Allah. Begitu ya. Allah. Jadi begitu mereka konsentrasi ya. Biar banyak ibadat-ibadat kita, baca Qurannya apa semua. Biar sedikit kesedapan dunia. Pakaian nak bulan puasa tempah telkong baru, telkong Siti Khatijah lah apa semua tu. Boleh pakailah nanti hari raya. Bulan puasa dia macam haji. Haji tu yang afdal kusut dan berdebu. Bulan puasa pakaian apa dalam lemari pakai capai saja. Minyak atar pun makruh yang hari bulan puasa kok. Ya. Kita pakai yang sederhana, telkong apa yang ada pakailah. Nak bulan puasa bagi tarawih aja beli beg tangan baru si telkong. Pakai yang apa yang ada semua boleh dalam bulan puasa ya. Bulan puasa ya, apa yang ada sahaja. Pakaian baik biar yang sederhana terlebih khusus. Buka ya begitu. Khususnya buka ya. Hendaklah orang yang puasa perhatikan di mana dia berbuka, apa dia makan ketika buka, dengan siapa dia berbuka. Jangan makan buka di restoran-restoran, di food court orang elok. Waktu buka tu waktu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Waktu kabul doa, waktu kita dicatat sebagai orang berpuasa, waktu
Allah Ta'ala letakkan rasa gembira dalam hati kita, rahmat. Kita kok berada di tempat-tempat, maklum kalau bukan di luar tu, campur gaul laki-laki perempuannya, ada muzik kumandangnya, ada perempuan ngerebang rambutnya. Kita berada sempat ketika kabul doa dan apa-apa, kita berada di tempat yang seumpama itu, orang elok lah. Buka paling afdal di rumah kita, pergaulan hanya anak isteri kita, tak kita makan kecuali semuanya banyak sedikit pun daripada hasil kita boleh makan. Buka di masjid tak boleh, di rumah sendiri, buka di rumah Allah. Tumpang buka di masjid boleh, tetapi di masjid tak boleh ambil makan ekstra. Apa yang diberi oleh noja itulah cukuplah. Sebab itu hak orang ramai. Maka afdalnya buka di rumah sendiri dan jaga cermat dan sederhana dalam buka. Sebab matlamat puasa supaya mengheningkan rohani kita. Dan itulah matlamat lapar dalam puasa. Dan lapar kita kan baca dalam kitab penawar hati kita saja. Kalau lapar macam-macam manfaatnya. Jiwanya menjadi tipis, hatinya menjadi halus, cenderung untuk ibadat, boleh jadi tadabbur, boleh jadi faham, boleh jadi insaf. Itu berkat daripada lapar. Kesan daripada lapar. Kita dah capai berbelas jam puasa dan lapar, kok buka isi semau-maunya? Jangan. Buka kalau boleh kurang daripada makan biasa kita. Kalau tak boleh kurang, jangan lebih. Saya suka cadang kalau bulan puasa, satu hari makan nasi, satu lauk tok cukup. Lauk tok tu lauk apa? Satu lauk sahaja. Ni hari nasi asam pedas. Dah, tak ada ulam pun tak ada apa. Bukan pelokek pasal aku nak sederhana. Aku tahun ni aku nak cuba puasa yang zuhud. Aku nak cuba. Orang tahan bayar ribu-ribu puasa Ramadan Umrah. Orang bayar ribu-ribu Ramadan di Mesir, nak dekat dengan Azhar. Orang bayar ribu-ribu nak Ramadan di Hadramut. Kita di negeri kita pun boleh capai yang tinggi kalau kita bahkan jimat lagi, ya. Jimat lagi. Satu hari nasi, nyari nasi dengan asam pedas. Dah, sambal pun tak ada. Tamar ada, buah-buahan sikit ada, tu sunnah semuanya tu, ya. Besok nasi dengan sambal godok. Wis, tak usah apa-apa. Cukup begitu, ya. Cukup sederhana, ya. Besok nasi sambal tumis telur. Dah, tak ada apa-apa pun, sederhana. Alhamdulillah, nikmat. Dengan kerohanian yang kita dah raih pada siang, kita buka kadar untuk dapat energi sembahyang malam. Nanti tengok kita punya sembahyang tarawih lain. Tempatnya sama, jemaahnya sama, imamnya sama, surahnya sama, alhaakumut takatsur wal asri, tapi kok penghayatan kita lain, keinsyafan kita lain, malam nanti baca Quran pun lain, pasal kesan lapar. Jadi biar sikit kesedapan dunia. Tak ada kerja bulan puasa, pergi pasar raya, pergi pusat beli belah tengok, mangkok tengok, cawan tengok, apa semua bikin apa, semua kesedapan bulan puasa tak boleh kesedapan yang dunia, yang harus tu semua yang harus. Tak bagus banyak-banyak, ya. Jadi mesti ada ilmu puasa. Tak boleh ada maksiat dalam puasa. Biar banyak ibadat dalam bulan puasa pagi dan malamnya, ya. Biar sedikit kesedapan dunia, ya. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah selamat berjumpa bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan Tuhan terima ampunan kita dalam bulan Rejab. Tuhan dampingkan kita dengan Rasulullah dalam bulan Syaban, dan dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala berilah kita peluang untuk mentaatinya dengan berbagai-bagai ibadat, dan Tuhan terima sehingga pada hari raya layaklah kita disebut sebagai minal aidin wal faizin wal makbulin. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi tuan-tuan sekalian, dia panjang umur, ada rezeki, kita jumpa lepas hari raya. Mudah-mudahan diampunkan Allah Ta'ala, mudah-mudahan dapatlah cemerlang ibadat kita di sisi Allah Ta'ala. Kalau mati mudah-mudahan diampunkan Allah Ta'ala, ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahtim salihati amalana wa jalna ila karim ma'ulana wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.